Salam sejahtera. Hai, bertemu lagi dengan saya Dr. Mushaidah Ahmadun, tenaga pengajar anda bagi topik hari ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik yang seterusnya iaitu etika dalam peradaban India. Okey, sebelum itu kita lihat dulu apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Antara perkara-perkara yang akan kita pelajari dan bincangkan bersama pada hari ini adalah yang pertama berkaitan tentang sejarah peradaban India dan juga selepas itu kita akan melihat nilai-nilai peradaban India. Ada 4 nilai utama yang akan kita kupas pada hari ini iaitu nilai Dharma, nilai karma, nilai satya dan juga nilai ahimsa. Sebelum kita melihat nilai-nilai ini dengan lebih lanjut, lebih molek kiranya kita melihat sejarah peradaban India itu sendiri. Okey, jika kita lihat tamadun India ini merupakan antara tamadun yang tertua di dunia yang mana ia telah menyumbangkan pelbagai aspek peradaban lah, contohnya daripada sistem sosial itu sendiri, dari sudut bahasa, dari sudut kesusastraan, dari sudut sistem pentadbiran, penciptaan sains dan teknologi, matematik dan sebagainya. Dan kita perlu tahu juga bahawasanya banyak agama terbesar di dunia ini lahir di India. Contohnya seperti agama Hindu, seperti Hinduisme, Buddhisme, Jainisme dan Sikhisme. Okey, dan daripada sistem kepercayaan ini ataupun daripada agama-agama ini, maka lahirlah pelbagai nilai etika yang mana ia membentuk perilaku masyarakat India itu sendirilah. Okey. Dan pada hari ini kita akan melihat juga apakah antara sumbangan-sumbangan peradaban India. Ini secara orang cakap sedikit sajalah yang kita lihat, ada 4 lah dari sebenarnya, dari contohnya dari sudut monumen, dari sudut yoga itu sendiri kan. Okey. Kita tengok sini Iron yang antara sumbangannya kita tengok Iron Pillar of Delhi ni kan. Okey, yang mana kita tahu Iron Pillar of Delhi ini um, dia mempunyai struktur yang sangat tinggi lah. Kita nampak sendiri sini, nanti kamu kalau boleh buka video dia, kamu boleh tengok lah. Yang mana struktur Iron Pillar ini setinggi 23 kaki 8 inci lah. Dengan kepanjangan ataupun diameternya 16 inci. Yang mana ia dicipta oleh Chandragupta. Yang mana Chandragupta ini adalah pemerintah India pada sekitar tahun 375 hingga 415 Masihi. Dan kita tahu Iron Pillar ini sekarang berada di kompleks Kut di Mehrauli, Delhi itu sendirilah. Dan mengikut penceritaan, sebenarnya Iron Pillar ini bukanlah tempat asalnya di Delhi. Tempat asalnya tu maksudnya dia didirikan di tempat lain dan dibawa ke Delhi dan dipindahkan ke Delhi lah. Okey, seterusnya kita lihat kepada tiang Asoka. Okey, tiang Asoka ini adalah tiang-tiang yang mana didirikan di seluruh benua India oleh Maharaja Asoka pada ketika itulah, semasa pemerintahannya di dalam kerajaan Maurya pada tahun 268 hingga 223 Masihi lah. Yang mana tiang-tiang ini ataupun tiang Asoka ini dibina di biara-biara dan juga tempat-tempat ziarah yang penting yang melihatkan riwayat kehidupan Buddha itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada yoga. Okey, yoga ini semua orang tahu pun dan tak mengetahuilah apabila kalau macam kita sekarang kita tahu yoga ni adalah senaman. Tetapi bagi orang yang India ataupun agama Hindu itu sendiri, yoga ini lebih daripada senaman lah, yang mana ia mengumpulkan amalan iaitu disiplin dari sudut fizikal, mental dan juga rohani lah. Itu antara sumbangan-sumbangan dia dah. Yang keempat adalah Taj Mahal. Okey, kita tahu kan, ini semua tahu Taj Mahal. Mungkin ada yang tidak tahu Iron Pillar, tidak tahu tiang Asoka kan. Tapi semua tahu apabila sebut Taj Mahal. Dan mana yang kita tahu Taj Mahal ni dia terletak di Agra di tepi sungai Jamna itu sendirilah. Mungkin nanti ada kesempatan
mungkin lepas habis pandemik ni kita boleh melihat ataupun pergi sendirilah melihat Taj Mahal itu kan, yang mana kita tahu Taj Mahal ini dibina oleh Shah Jahan sebagai tanda penghormatan terakhirnya kepada isteri tercinta iaitu Mumtaz Mahal. Okey. Seterusnya kita lihat kepada inilah yang kita akan belajar pada hari ini, yang mana kita tahu peradaban India ni dia menekankan beberapa nilai etika yang penting yang mana untuk membentuk individu memupuk semangat persaudaraan, menggalakkan sifat tanggungjawab itu sendiri dan mewujudkan keharmonian dan dalam masyarakat. Okey, antara nilai tersebut adalah nilai dharma, nilai karma, nilai satya dan juga nilai ahimsa. Okey, kita akan lihat nilai yang pertama iaitu nilai dharma. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai dharma? Okey, nilai dharma ini ialah merupakan satu peraturan ataupun etika moral lah, etika ataupun peraturan moral yang mana ia juga memberi erti sebagai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya. Dharma individu, ada dharma individu ya. Okey, nanti kita akan tengoklah dharma berkumpulan, dharma individu, dharma secara atau secara umum. Nanti kita akan tengok ada jenis-jenis ataupun bahagian-bahagian dharma lah. Okey, dharma individu ini memerlukan apa yang diharuskan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupannya. Okey, masyarakat perlu mematuhi etika yang ditetapkan agar kehidupan barunya lebih baik dan dapat mencapai matlamat moksha itu ataupun matlamat kelepasan. Okey. Kita boleh tahu juga dharma ini biasanya diistilahkan atau digunakan oleh berbagai agama terutamanya yang berasal daripada Veda lah, seperti Buddhism, Hindu, Jainisme dan Sikh lah. Sebab ini mau kepada spiritualism lah. Dan kita tahu individu yang mengamalkan dharma ini dicirikan dengan orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain, mengembangkan kebahagiaannya dan persaudaraan sejagat, serta mempunyai tingkah laku, pemikiran dan amalan mental yang lain yang baiklah, yang positif, yang boleh membawa kepada kesejahteraan, kebahagiaan secara kekal lah. Okey. Kita lihat seterusnya iaitu nilai dharma. Apa yang kita boleh tengok di sini ada jenis-jenis dharma lah. Okey, dharma yang pertama disebut sebagai susah sikit sebut dia. Swadharma. Swadharma ini adalah dharma khas untuk individu. Individu yang mana ia ditentukan mengikut kedudukan. Kedudukan sendiri warna lah dan peringkat dalam kehidupan yang mana dia harus dilakukan walaupun tidak sempurna. Contohnya seorang Brahmin ketika peringkat Brahmacharya diwajibkan menumpukan perhatiannya kepada pelajaran. Okey, seterusnya jenis dharma yang kedua adalah visa dharma. Visa dharma ini adalah dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan ataupun sebuah kumpulan seperti Ban Dharma bagi warna, Jati Dharma bagi jati, Raja Dharma bagi raja dan Sit Dharma bagi isteri. Misalnya Raja Dharma tugasnya adalah untuk melindungi undang-undang sosial pemerintah demi kebaikan rakyat. Seterusnya adalah Sadharna Dharma. Sadharna Dharma ini adalah sifat-sifat yang perlu ada pada semua manusia. Misalnya kebenaran, mesti ada kesabaran, mestinya ada sifat memaafkan, mestinya perlunya mengawal minda kita tidak melakukan kekejaman, tidak mencuri, menjaga kebersihan, bersifat ikhlas dan mengurangkan sifat marahlah, tidak, orang cakap tidak panas marah. Ini 3 nilai dharma, jenis dharma yang perlu kita ketahui lah. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada nilai yang kedua iaitu nilai karma. Apa yang dimaksudkan dengan nilai karma? Nilai karma adalah disebut sebagai perbuatan, ucapan, pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan yang mana ia akan menentukan kedudukan orang itu dalam kelahiran semulanya. Itu disebut sebagai nilai karma. Jadi bermakna bahawasanya seseorang yang melakukan perbuatan yang baik ketika hidupnya ataupun ketika di dunia akan mendapat punya karma. Apa yang dimaksudkan dengan punya karma ini? Punya karma adalah
mendapat kehidupan yang bahagia dalam kelahiran barunya lah sebagai balasan atas perbuatan tersebut. Manakala sebaliknya lah, jika seseorang itu melakukan, seseorang individu itu melakukan perbuatan jahat, ia akan mendapat pava karma. Pava karma di sini adalah kehidupan barunya akan mendapat penderitaan. Okey, dan kita tahu nilai ini menggalakkan agar seseorang itu sentiasa melakukan perbuatan yang baik supaya selesa dan bahagia dalam kehidupan barunya sebagai karma atas perbuatan dan tindakannya ketika hidupnya. Okey, itu disebut sebagai nilai karma. Okey, dalam nilai karma ini, okey, dia ada beberapa, saya letak sini ada dua ajaran lah. Dalam slide ni ada dua ajaran menentukan nilai karma tu lah, iaitu ajaran Bhagavad Gita dengan ajaran Buddha. Menurut ajaran Bhagavad Gita, nishkarma ini menyebut sebagai seseorang itu atau seorang individu itu apabila ia melakukan sesuatu kerja, dia tidak mengharapkan balasan. Sama juga dengan karma yoga, yang mana seseorang itu haruslah melakukan kerja dengan sempurna sebagai instrumen atau instrumen Tuhan tanpa ada harapan ataupun balasan lah supaya seorang itu individu itu dapat mencapai pelepasan kehidupan duniawinya dengan cara yang lebih baik. Okay, seterusnya adalah menurut ajaran Buddha pula, mereka melihat sifat keinginan seseorang itu menjadi sumber penderitaan kepada seseorang itulah. Dan oleh itulah mereka menganjurkan jalan lapis 8, iaitu jalan menganjurkan 8 cara yang mudah ya bagi mendapat karma yang baik. Okey, jalan lapis 8 ini dia ada 3 bahagian lah yang kita tengok di situ kan ada warna purple, merah dan biru itu. Kalau yang purple tu disebut sebagai samandi. Samandi ini adalah untuk latihan mental seseorang, manakala panna itu untuk kebijaksanaan dan sila itu adalah moral. Yang mana kalau kita lihat samandi yang menekankan berkaitan tentang seseorang itu haruslah mempunyai kesedaran yang benar, mempunyai konsentrasi yang benar dan juga usaha yang benar. Maka dari sudut panna ataupun kebijaksanaan, seorang itu perlulah mempunyai kefahaman dan fikiran yang benar. Dari segi sila ataupun moral, individu itu perlu mempunyai ucapan ataupun kata-kata yang benar, tindakan yang benar dan mempunyai hidup yang benar. Inilah antara kalau dari sudut ajaran Buddha, jalan 8 lapis yang boleh membawa kepada karma yang baik jika diikuti oleh penganut-penganut agama Buddha. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada nilai satya. Okey, nilai satya ini membawa maksud, nilai satya ni dia menekankan kepada kebenaran ataupun pengetahuan tentang kebenaran. Yang mana ia merangkumi beberapa perkara iaitu dari sudut kebaikan, keadilan, tindakan yang benar, ucapan yang benar, pemikiran dan realiti mutlak Tuhan. Dan seperti mana yang kita tahu, doktrin karma yoga ini juga maksudnya doktrin karma yoga yang kita bincangkan tadi dia menyamai dengan satya, yang mana satya ini juga bila satya ini bila seseorang itu melakukan kebaikan ataupun melakukan sesuatu benda yang baik, dia tidak mengharapkan kepada balasan lah. Dan kita tahu dalam nilai satya ini kita perlu tahu tindakan yang benar ataupun tindakan yang baik itu dianggap sebagai pencapaian separuh kebenaran, yang mana ia merupakan tujuan dasar manusia itu sendiri dan tidak perlu individu itu bimbang terhadap hasil dan tindakan selepas ia lakukan. Itu dari sudut nilai satya. Okay, kita lihat nilai ahimsa. Okey, nilai ahimsa ini dia menekankan supaya tidak melakukan kekejaman sesama manusia dan juga terhadap makhluk lain. Dan kita lihat di sini menurut berasaskan pemikiran falsafah India, orang yang mencari kebenaran ia mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi dan keinginannya sendiri. Dan selepas itu dia beransur-ansur melepaskan dirinya dari ikatan badannya lah. Tindakan melakukan kekejaman bukan hanya kepada manusia tetapi kepada makhluk lain adalah satu perkara yang tidak boleh dimaafkan dalam nilai ahimsa. Dan kita tahu ya daripada dahulu lagi pada sejak zaman purba lagi amalan tidak memakan daging ini menjadi satu budaya masyarakat India kerana mereka berpegang kepada nilai ahimsa ini. Mereka tidak mahu berlaku zalim terhadap makhluk yang lain. Okey, kita lihat dari sudut agama Buddha.
Okey, dari sudut agama Buddha pula, dari sudut agama Buddha, mereka menganggap semua benda bernyawa yang mempunyai roh dan perbuatan semua benda yang bernyawa mempunyai roh dan perbuatan membunuh benda tersebut bererti mengganggu roh yang bersemadi di dalam badan tersebut. Dan ini dianggap dosa lah dari sudut Buddhism. Dan menyebabkan mereka orang yang melakukan perkara itu akan mengumpulkan pabak karma. Seperti yang kita cerita tadi, pabak karma ini adalah satu balasan yang tidak baik lah nanti selepas macam dosa lah. Selepas orang cakap kelahiran semula akan mendapat balasan yang tidak baik lah. Dan perkara ini juga akan menjauhkan individu itu dari mencapai nirvana ataupun kelepasan lah, moksha yang paling tinggi lah. Justru nilai ahimsa ini menurut agama Buddha adalah sangat penting. Manakala menurut Mahatma Gandhi pula, nilai ahimsa ini adalah satu instrumen yang mana untuk membantu mengubah individu supaya mereka menentang ketidakadilan sosial, mereka dapat berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan kepada perkara yang lebih baik. Okey, dan seterusnya Mahatma Gandhi juga menekankan bahawasanya siapa yang memegang nilai ahimsa ini, ia mestilah menganjurkan melayan musuh dengan kasih sayang. Kerana menurut Mahatma Gandhi, orang yang musuh ini merupakan mangsa kuasa jahat dan seorang individu itu harus bersimpati terhadap musuh ini. Okey, setiap orang perlu melawan dan menguasai musuh dalamannya. Itu yang paling penting lah. Antaranya adalah hawa nafsu dan juga emosinya supaya ia mencapai ketenangan dan memahami kebenaran yang sebenar. Okey, dan implikasi individu yang mengamalkan nilai ahimsa ini adalah akan memperolehi kasih sayang, mempunyai perasaan simpati, mempunyai perasaan belas kasihan, mempunyai sifat murah hati dan sentiasa berjasa dan berkorban diri untuk orang lain. Okey, ini adalah nilai-nilai yang kita belajar pada hari inilah, iaitu nilai yang kita tahu dharma, karma, satya dan ahimsa. Okey, rasanya itu sahaja. Tapi secara kesimpulannya kita perlu tahu bahawa nilai-nilai yang ditekankan dalam etika peradaban India ini adalah nilai-nilai yang membentuk seseorang individu itu untuk menjadi lebih baik di masa akan datang. Okey, jika sesiapa yang kurang memahami ataupun ingin bertanya berkaitan tentang nilai-nilai etika peradaban India ini secara lebih lanjut, boleh berhubung terus dengan saya. Pada hari ini itu sahaja untuk pembentangan saya berkaitan tentang etika peradaban India. Kita jumpa dalam topik yang seterusnya. Terima kasih dan salam sejahtera.